Kita akan sama-sama nyanyikan lagu Negaraku dan lagu rasmi negeri Kedah. Hadirin berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah indah. Bismillahirrahmanirrahim. Selaut kasih seutai rasa. Yang berhormat Senator Tuan Wan Ahmad Faisal, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, dan yang berhormat Senator IRTS Haji Khairin Nizam Khairuddin, Ahli Dewan Negara. Yang berbahagia Tuan Muhammad Fauzi bin Rashid, Pengurus Cawangan Maidin Taman Batik. Yang dikasihi Ustaz Aizat Zakaria, selaku penasihat program merangkap pengurusi Yadim Negeri Kedah. Yang dikasihi pimpinan masyarakat. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah bawa berakat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini yang penuh bermakna ini, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Oleh itu majlis dengan ini mempersilakan saudara Ustaz Zahir Abdul Halim untuk memimpin bacaan doa pada pagi ini. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم كريم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمسها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Zahir Abdul Halim atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Sidang hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis ini kepada saudara Abdul Hadi Omar selaku moderator kita pada pagi ini, juga merangkap Ketua Operasi Urustia Penerangan Darul Aman untuk mengendalikan sesi moderator Town Hall 2 Senator Muda pada hari ini. Dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati tuan pengerusi majlis, ahli panel, rombongan-rombongan daripada ahli panel, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Awak yang tak senyum ni sebab pakai mask noh, tak nampak. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merakamkan ketinggian kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada pagi ini dan berkesempatan kita merasai dua nikmatnya yang begitu besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, salam kedah sejahtera nikmat untuk semua. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum. A very good morning. Tachi hao ni hao ma vanakum. Alhamdulillah, mewakili pihak penganjur daripada JPRO, Jabatan Profesional, mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, dan jutaan terima kasih juga kepada rakan kerjasama penganjuran pada hari ini, iaitu Maiden. Kita berikan satu tepukan gemuruh sikit kepada Maiden kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, jutaan terima kasih juga diucapkan kepada dua ahli panel kita yang sudi bersama kita pada hari ini. Dan pada hari ini kita sambil-sambil dengar, sambil-sambil santai tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan barangan minuman di Mary Brown dan sebagainya. Nak beli baju sambil-sambil dengar pun tak ada masalah. Sambil dengar, sambil kita santai-santai insya-Allah. Oleh kerana masa kita agak mula agak lewat di atas masalah teknikal, jadi saya tidak maulah untuk bercakap panjang. Terus kita kepada town hall kita pada hari ini. Semua bersedia? Alhamdulillah. InsyaAllah untuk permulaan ini, sebelum itu kita selain daripada penonton yang hadir di hadapan saya pada hari ini, kita ada jutaan, ribuan mungkin ataupun ratusan penonton-penonton kita di rumah yang menyaksikan secara live yang dibawa oleh page JPRO, Jabatan Profesional Muda. Ya, jadi minta tuan-tuan yang hadir pada hari ini pakat-pakat share bagi kawan-kawan kita yang berada di serata-rata melihat town hall kita pada hari ini. Tagline kita pada hari ini, tak handsome tak apa, yang penting share. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah sekalian,
bersama saya dengan pada hari ini dua panel yang begitu hebat, yang merupakan ikon anak muda sekarang ini tuan-tuan. Di sebelah kiri saya kecil-kecil cili padi, orangnya hebat, YB Senator IRTS Haji Khairul Nizam Khairuddin, berumur 41, betul YB? Dilahirkan pada 16 Oktober 1979 di Ipoh. Anak 5 daripada 6 adik-beradik, sama macam saya. Isteri seorang, anak 7 orang. Anak apa? Anak 10 orang tuan-tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat tuan-tuan. Dan jawatan yang disandang sekarang adalah Ahli Dewan Negara, merangkap Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Selamat datang YB. Apa khabar? Makan dah? Ya, Alhamdulillah. Katanya nak duduk di Kedah lama sikit no. InsyaAllah. Kalau cakap Kedah faham tak ni? Boleh, Alhamdulillah. Seterusnya di sebelah yang berhormat kita iaitu YB Senator Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal. Dilahirkan pada 8 Mei 1987. Dan saya tak sempat bertaruh lebih panjang lagi. Dan jawatan yang dipegang sekarang adalah Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Dan juga merupakan Ketua Armada Malaysia. Faham tak YB? YB asal orang Kedah ke tak? Kampung Mak Bagan Serai. Kalau kita cakap Kedah boleh ikut hari ini no? InsyaAllah. Terima kasih banyak YB yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Tajuk kita akan berbicarakan pada hari ini berkaitan anak muda tuan-tuan. Sebagaimana pihak menganjur sediakan tajuk, insyaAllah tajuk kita akan kupas lebih lumat lagi pada hari ini. Format perbincangan kita pada hari ini, kita adakan 4 pusingan. Pusingan pertama iaitu dari sudut mukadimahnya, permulaan, kita nak warm up. Pusingan kedua, pusingan ketiga, dan selepas pusingan ketiga kita akan buka kepada audiens untuk bertanyakan apa jua soalan. Boleh tanya apa jua soalan. Dan yang terakhir tu kita bagi sikit untuk panel kita buat pergulungan insya-Allah. Tuan-tuan, tajuk kita pada hari ini, berjuanglah wahai pemuda dengan sejiwa murni, miliki jiwa patriotik, berjiwa kebangsaan. Tajuk town hall kita pada hari ini, belia memimpin negara satu kejayaan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, berbicara tentang anak muda. Kata Hamka, beri aku 1000 orang tua, akan ku cabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang muda, akan ku goncangkan dunia dan segala isinya. Itulah betapa pentingnya orang muda dalam digembelingkan tenaga untuk sama-sama bangunkan sebuah negara itu. Tuan-tuan, saya bukan ahli panel. Terus saya kepada ahli panel yang pertama, iaitu saya terus kepada YB Wan Faisal, YB Timbalan Menteri kita. Bila kita lihat, saya seronok dengan satu slogan, dekad ini dekad kita, yang pernah kita semua tengok. Yang mana kita lihat, jika kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi muda pada hari ini. Betapa pentingnya generasi muda atau belia pada sesebuah negara. Jadi YB, bila kita bercakap pasal belia ni YB, mungkin di sana ada ciri-ciri utama yang YB mungkin boleh kupaskan, yang patut dimiliki oleh belia untuk kita kongsikan kepada audien kita pada hari ini. Mukadimah 5 minit YB. Dengan segala hormat jadi persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam tahun baru. Terima kasih saudara pengurusi majlis, saudara Abdul Hadi, kekanda saya yang berhormat Senator IRTS Haji Khairil, Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS, Ahli Dewan Negara yang baru mengangkat sumpah minggu lalu. Seterusnya rakan-rakan pimpinan daripada Dewan Pemuda PAS, Ustaz Hafiz Sabri daripada Perak,
Saya tak kenal lagi Dewan Pemuda PAS daripada Kedah. InsyaAllah kita ta'aruf lepas ni. Juga rakan-rakan saya Armada daripada pimpinan Armada Nasional, Exco Armada, Ketua-Ketua Armada Negeri Kedah, Safwan, Penang, Saudara Syamil, Pak Mai ikut saya daripada bayan lepas tadi, dan seterusnya hadirat sekalian minta Allah. Saya ni dah lama tak berforum lagu ni lah, sebab selama ni kita PKP dan juga banyak tugasan-tugasan hakiki sebagai timbalan menteri. Dan kami dalam parlimen, dalam Dewan Negara, Haji Khairil boleh bercakap banyak sebab dia backbencher. Saya tak boleh. Isu-isu besar lagu mana pun, sebagai ahli eksekutif dalam kerajaan, kami tak boleh bercakap sebab kami sebahagian daripada kerajaan. Kecuali jawab soalan boleh, tapi nak berdebat ke apa, memang bukan tanggungjawab kami lah. Walau bagaimanapun, dalam isu melibatkan belia ni bukan perkara yang baru kita bincangkan. Dan sebagai belia, saya pun masih berumur 33 tahun, masih muda dalam julat lingkungan umur belia. Saya memahami peranan dan kedudukan belia untuk memimpin dalam apa jua bidang sekalipun. Dan bagi saya, untuk kita pusatkan satu keutamaan ataupun sifat sebagai seorang pemimpin anak muda, yang pertama sudah tentu ilmu. Tak dapat lari daripada apa-apa jua sekalipun. Yang pertama ilmu. Kita pun tahu siapa yang duduk dalam jemaah Islam, rukun bai'ah yang pertama al-fahmu. Dan dalam manhaj Islami kita pun, bila kita bercakap tentang kedudukan ilmu itu, sebelum kita buat segala kerja dakwah, ianya mesti letak di awal, seperti mana asar ataupun saya rasa itu hadis kot, awaluddin ma'rifatullah. Dan kita pun maklum dalil-dalil dari segi Al-Quran dan hadis tentang kedudukan ilmu untuk kita sebagai asas penting seseorang itu memimpin, menjadi khalifah. Dan ini yang saya rasa perkara utama yang mungkin bila mana anak muda pada hari ini lihat dalam politik, mereka ingat yang pertama kuasa. Itu yang kita kena betulkan. Yang pertama sebenarnya mesti ilmu. Sebelum kita menawarkan diri bertanding dalam apa-apa jawatan, sebelum kita menggalas apa-apa amanah, ilmu itu perlu kita tanam dan kita sama-sama dapatkan. Dan ilmu yang pertama perlu kita sifatkan dalam diri kita adalah ilmu fardu ain. Fardu ain ini ialah melibatkan agama kita, usuluddin itu sendiri, seperti akidah, fiqh, dan kemudian tasawuf lah, itu yang paling tinggi lah. Tapi ringkasnya, sebab apa ilmu merupakan satu ciri yang penting sebagai seorang pemimpin muda? Kerana bila kita ingin menyelesaikan masalah dalam kepimpinan, setiap pemimpin itu perlu melakukan ijtihad. Ini bukan ijtihad yang saya masukkan dan erti kata agama saya, syariah, tapi juga ijtihad iaitu membuat keputusan dalam pelbagai perkara, hatta perkara duniawi sekalipun, tentang dasar-dasar negara. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tin kosong. Bagaimana kita yakinkan rakyat, yakinkan pengikut kita tanpa ada asas kepada masalah dan penyelesaiannya? Jadi itulah kalau kita lihat dalam semua pemimpin dunia yang pernah lahir dari zaman Nabi sampailah ni, semuanya orang-orang yang ada ilmu yang kuat di dada mereka. Dan bila mana kita diberi amanah yang lebih khusus dalam bidang-bidang tertentu, dalam kementerian-kementerian tertentu, dalam jawatan-jawatan tertentu, ilmu-ilmu yang sesuai, itu yang kita katakan fardu kifayah, yang kita letakkan pada tempat yang sewajarnya. Macam saya, kalau saya duduk di Kementerian Belia dan Sukan, ilmu yang perlu saya fasih adalah ilmu tentang pembangunan belia dan juga tentang pembangunan sukan dalam negara. Kena tahu dasar-dasar belia negara, kena tahu dasar-dasar sukan negara dan sebagainya, supaya bila kita menggubal dasar, kita berjumpa dengan pemegang taruh di bawah, anak muda, atlet, persatuan sukan dan sebagainya, kita tahu masalah mereka di hujung jari kita. Jadi ini perkara-perkara asas yang saya rasa penting untuk kita sama-sama hayati dan insafi untuk menjadi seorang pemimpin. Dan bagi saya tadi, ilmu yang paling penting untuk seorang pemimpin ada tetaplah ilmu fardu ain, iaitu ilmu dalam kita memahami hakikat sesuatu perkara,
iaitu pandangan alam Islam, yang mana punca dan sumbernya adalah daripada akidah kita yang membentuk pandangan alam. Seorang pemimpin yang mempunyai akidah yang betul, yang fasih, yang rasikh, maka dia akan ada kefahaman untuk meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya. Ini perkara yang saya rasa mungkin kurang dibincangkanlah dalam politik negara kita, khususnya politik Melayu. Dan saya rasa kita perlu ketengahkan dalam kita membahaskan sifat-sifat utama yang perlu ada pada pemimpin muda, insya-Allah. Terima kasih YB. Tu baru gear 1 tuan-tuan. Dah nampak macam gear 3 dah. Terima kasih banyak YB mengupaskan ciri-ciri yang perlu ada kepada pimpinan belia. Alhamdulillah. Dan kita lihat pada hari ini belia di peringkat kerajaan kita ada contoh di hadapan kita, iaitu YB kita dilantik pada 10 Mac 2000 untuk berada seorang anak muda yang berada di kerajaan. Dan YB Senator Haji Khairi juga 28 Disember baru-baru ini juga bersama-sama mengembalikan tenaga untuk membangunkan negara. Dan di Kedah apa kurangnya tuan-tuan, iaitu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah kita, yang mana sekarang ini hanya baru berumur 46 tahun. Kuat tuan-tuan, baru lepas masuk hutan untuk bekerja keras, nak buat apa dia, nak bantu rakyat dengan sebaiknya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, saya ingin kita pi lebih panjang berkaitan dengan tajuk negeri Kedah kita, insya-Allah. Sebenarnya YB Kanda, dulu panggil Kanda ni bila jadi YB ni jadi okay, YB Senator Kanda Haji Khairi. Tadi kita berbicara tentang ciri yang perlu ada kepada kepimpinan. Kalau kita tengok hang tua, jati diri dia adakah berada di kerisnya kah? Kan? Adakah berada di kakinya kah? Hang tua, kalau cerita Piramli, jati dirinya berada pada huruf ta. Barulah kenal hang tua. Jadi belia ni YB Senator, apakah jati diri pada belia yang YB boleh kongsikan kepada kita semua? Sila 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Acuan Allah, dan manakah yang lebih baik acuannya selain daripada acuan Allah, dan kepadanya lah kami menyembah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Hadi, moderator kita pada pagi ini. Yang berbahagia adinda saya yang berhormat Senator Wan Faisal, yang untuk pengetahuan semua, beliau ni adalah pemegang sarjana dalam bidang geopolitik daripada King's College London. Bukan sebarang punya pusat universiti ya. Di antara universiti yang terbaik di dunia. Nak masuk pun payah. Kebanyakannya yang masuk King's College ni sama ada yang mendapat beasiswa daripada Rhodes punya beasiswa contohnya, ataupun anak-anak kenamaan. Tetapi beliau orang biasa yang Allah Ta'ala beri peluang untuk menuntut pengajian di college ataupun universiti yang amat berprestij, dan bukan dapat sarjana muda, ijazah sarjana master dalam bidang geopolitik. Jadi tidak salahlah bila Malaysia meletakkan beliau sebagai timbalan Menteri Belia dan Sukan, kerana barangkali dengan pengalaman beliau bersama-sama dengan Menteri Belia sebelum ini, dan pengalaman beliau yang mereka dapat kutip daripada engagement dan networking di UK, di London dan kawan-kawan yang lain, maka dia akan membawa anak-anak muda belia dan belia wanis ke tempat yang lebih tinggi. Jadi saya bangga dapat bersama dengan beliau. Walaupun beliau ini junior saya di universiti, tetapi dia fly high lebih daripada saya lagi. Tahniah kepada Senator yang berhormat Senator Wan Faisal. Tidak dilupai kepada kepimpinan Pemuda PAS peringkat negeri Kedah, termasuklah Fadil Ustaz Hafiz Sabri yang bersama dengan saya merupakan Exco Dewan Pemuda PAS Malaysia, rakan-rakan kepimpinan Dewan Pemuda Armada,
yang juga hadir pada hari ini, serta hadirin dan hadirat rahmati Allah sekalian. Ayat yang saya bacakan tadi adalah berkenaan dengan jati diri. Ya, kalau kita ambil di dalam Kamus Dewan mendefinisikan jati diri ini adalah ciri-ciri khusus yang membawa kepada teras ataupun kepribadian kepada sesuatu bangsa. Jadi dalam Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu di antara ciri-ciri khusus yang ada kepada sesuatu umat Islam ataupun bangsa Melayu contohnya adalah mereka yang berpegang kepada teras beragama. Islam dengan agama Islamnya, Cina dengan agama Budanya, India dengan agamanya, termasuklah Kristian juga agama-agama lain, yang mereka ini bebas mengadakan ritual mereka masing-masing di dalam negara ini seperti mana yang termaktub di dalam perlembagaan negara. Islam sebagai agama persekutuan dan agama-agama lain tidak dihalang untuk melaksanakan ritual masing-masing. Cuma tidak boleh disebarkan secara terbuka. Jadi ini asas bila kita bentuk jati diri sesuatu bangsa. Dan dalam keadaan kita di dalam negara ini, saya suka mendefinisikan kita sebagai bangsa Malaysia. Walaupun di sana kita ada pelbagai bangsa. Kita ada bangsa Melayu, kita ada bangsa Cina, kita ada bangsa India, Kadazan, Iban, Kayan dan sebagainya. Tetapi dari sudut asasnya, apabila berlakunya kemerdekaan negara, baik sama ada melalui kemerdekaan negara yang peringkat semenanjung ataupun melalui Sabah dan juga Sarawak, bila berlakunya kemerdekaan negara, maka semua rakyat Malaysia dikira sebagai warga negara, yang di mana warga negara ini berhak untuk mendapat keadilan daripada perlembagaan yang sedia ada. Sebab itulah moderator, pada saya perkara yang paling asas bila kita membicarakan jati diri rakyat Malaysia ialah berteraskan kepada 5 rukun negara. Yang rukun negara ini wujud setelah berlakunya peristiwa hitam 13 Mei 1969. 5 perkara. Kita kata kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, ketatasusisilaan. Susah sikit sebut. Jadi 5 perkara ini adalah intipati kepada jati diri bangsa Malaysia yang dia diikat dengan perlembagaan negara. Orang Melayu adalah bangsa yang dominan. Dari sudut persentasenya dominan, dari sudut asas kepada negara ini pun ia adalah dominan. Maka orang Melayu dipertahankan melalui perkara yang melibatkan kepentingan bumi putera. Tetapi kita juga tidak menepikan keadilan kepada orang bukan Melayu, yang mereka juga ada kepentingan di dalam perkara 10, di dalam perkara 12, yang semuanya kita berikan keadilan kepada semua. Sebab itu moderator, secara ringkasnya, kenapa pentingnya kita ada jati diri adalah kerana kalau kita ambil contoh pokok, nak hancurkan pokok ini adalah dengan kita cara bukan memotong batangnya, bukan memotong dahannya, bukan memotong rantingnya. Tetapi cara nak bunuh satu pokok ini adalah dengan cara kita hapuskan akarnya. Jati diri adalah akar kepada bangsa tersebut. Dan bangsa Malaysia jati dirinya adalah kepada rukun negara dan perlembagaan negara. Sebab itu anak-anak muda, belia dan belia wanis perlu diajar untuk memahami dan menghormati perkara-perkara yang telah maktub di dalam rukun negara dan perlembagaan negara. Kerana di depan kita tahun 2021 sekarang, kita berdepan dengan suasana kebangkitan daripada COVID-19. Mana-mana negara yang berjaya menangani COVID-19 dengan baik, maka kita boleh menjadi negara yang berjaya dan bersaing berbanding dengan negara-negara lain. Apatah lagi tahun ini kita akan berdepan dengan rancangan Malaysia ke-12. Kalau anak-anak muda
beliau dan beliauan ini tidak bersiap siaga berdepan dengan perkara ini, kita akan ketinggalan. Dan bila kita ketinggalan, negara akan suffer. Bila negara suffer, rakyat juga akan menderita. Kita tak mahu benda itu berlaku, dan kita harapkan semua anak muda negara ada jati diri bangsa. Kita ni bangsa Malaysia berteraskan kepada rukun negara dan perlembagaan negara. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada YB Senator Haji Khairil mengumpaskan tentang isu belia berjiwakan negara. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, kita masuk ke pusingan kedua. Sambil-sambil tu tuan-tuan, santai-santai tuan-tuan, jangan serius sangat. Boleh minum, boleh makan, boleh membeli belah dan sebagainya. Mungkin hari ini kalau selepas Christmas dipanggil Boxing Day, kemas semalam New Year, hari ini Boxing Day tuan-tuan, try lah pilih apa-apa yang ada diskaun dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, seterusnya saya masuk ke pusingan yang kedua kepada YB Senator Wan Faisal. Yang manis ada masinnya. Bila kita berbicara tentang memimpin belia, maka di sana ada cabarannya. Saya yakin dan percaya YB Senator memikir panjang berkaitan dengan anak muda ini. Bila kita lihat cabaran anak muda dari sudut pandangan saya, YB, kita lihat kebanyakan anak muda di negara kita, mungkin 60% berjiwa anak muda yang memikirkan negara. Tetapi mungkin 40% yang memikirkan, mungkin menyalahkan ahli politik yang bermainkan politik kotor dan sebagainya, sehingga kan mereka tidak, kalau orang Kedah panggil I'm not bothered, tak kisah, I don't care about this country, lebih kurang macam tu. Hak yang mana 40% ni tak mau ambil tahu. Sebab apa? Sama je orang politik ni, orang-orang macam ni. Jadi susah untuk kita bangunkan negara. Jadi YB berada di portfolio itu. Jadi soalan saya, YB, kita lihat isu pengangguran, kita lihat keruntuhan akhlak dan sebagainya. Apakah agenda fokus YB terhadap di kementerian YB untuk belia di negara kita? Dipersilakan YB. Mungkin YB dalam 15 minit YB. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Moderator. Yang ditanya tadi itulah soalan yang agak luas dan memang jatuh dalam ruang lingkup tanggungjawab saya dan juga Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Rizal Merican dalam memimpin sebuah kementerian yang sebenarnya kementerian beliau sukan ini kementerian yang paling kecil, yang paling junior. Kalau mana-mana ahli politik yang mulakan karirnya dalam kerajaan, nak letak yang paling junior adalah Kementerian Belia-Sukan. Sebab bajetnya paling kecil, antara yang paling kecil, tetapi dia punya capaian pemegang taruhnya satu negara. Dan belia ni antara demografi yang paling besar, golongan yang paling besar, bukan saja pengundi tetapi juga yang memerlukan sentuhan daripada pihak kerajaan. Dan sudah tentu agenda utama saya bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri adalah memastikan pemerkasaan anak muda berjalan dengan lebih baik dari tahun ke tahun sebagai respon balas kepada cabaran semasa. Saya sudah berada hampir 3 tahun di Kementerian Belia Sukan. Saya pulang daripada London seperti kata Haji Khairil selepas pilihan raya umum yang lalu. Saya berkhidmat sebagai pegawai tugas-tugas khas kepada Yang Berhormat Menteri ketika itu, YB Syed Saddiq, 2 tahun sebelum peralihan kerajaan tahun lepas. Yang saya daripada di pejabat menteri, saya turun ke pejabat timbalan menteri. Dan saya boleh kata faham benarlah kedudukan dan peranan Kementerian Belia Sukan dalam membantu agenda pemangkasaan belia. Sebelum Covid, anak muda kita sudah pun terkesan teruk dengan satu masalah yang melibatkan semua orang di seluruh negara. Iaitu apa? Iaitu tentang yang masalah yang disebut sebagai pengangguran. Pengangguran ni ada 2 jenis. Sama ada pengangguran biasa, tak dapat kerja, ataupun pengangguran yang bersifat kerjanya tidak setaraf dan setimpal dengan
kualifikasi ataupun ijazah yang belia kita miliki, sama ada daripada universiti, daripada politeknik dan sebagainya. Jadi inilah masalah utama yang melanda anak muda. Dan apa yang perlu kita buat ialah kita sebagai Kementerian Belia Sukan, kita ingin membantu belia-belia kita menguatkan potensi diri masing-masing. Semua belia ni tak ada benda yang sama dalam diri kita. Semua orang ada kekuatan dan kelebihan diri sendiri yang Allah SWT jadikan. Jadi tugas Kementerian Belia Sukan ialah kita sediakan seluas-luas mungkin avenue ataupun wasilah untuk kita selahkan potensi anak muda. Sebab itulah di peringkat umur seawal 15 tahun di sekolah, kita sampailah ke umur 18 SPM, kita ada program khusus yang dipanggil Rakan Muda di sekolah. Dan kita ada satu program dipanggil Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda, ARP, yang mana sekolah-sekolah di seluruh negara ada perancangan untuk memasukkan belia-belia anak muda di sekolah ke dalam program ini. Kenapa? Kerana ianya membantu anak muda kita melahirkan pemimpin-pemimpin di bangku sekolah. Ada program-program khusus. Kemudian kita bawa kepada universiti. Ada lagi program rakan muda di peringkat universiti. Sekretariat rakan muda, dulu saya di UTP, saya naik pengerusi. Ya. Ini dululah Haji Khairil suruh saya masuk situ. Jadi saya pun masuk. Jadi di situ ada program lagi. Habis saja kita ada program-program yang bersifat volunteerism seperti MyCore dan banyak lagi program-program kepimpinan, program-program yang membantu kita menaik taraf kemahiran. Jadi Kementerian Belia Sukan mempercayai untuk kita menghasilkan pemimpin dan anak muda yang berwawasan, kita perlu ada sentuhan langsung dengan mereka. Sebab itulah kita ada dana-dana, grant-grant yang kita bagi kepada persatuan-persatuan belia, khususnya melalui Majlis Belia Malaysia, yang ada banyak badan-badan gabungan NGO-NGO belia seperti GPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, ABIM di Kedah sangat kuat. Ya, ada banyak yang menang hari itu, Hari Belia Negara peringkat Kedah. ABIM yang banyak memenangi anugerah-anugerah belia. Kita ada Belia Part B, kita ada pelbagai persatuan belia yang mempunyai banyak gabungan-gabungan di seluruh negara. Jadi tugas kami di KBS ialah menguatkan potensi mereka. Bila mereka ada kekuatan dari segi kemahiran dan potensi memimpin organisasi, barulah mereka ni sebenarnya mempunyai kedudukan lebih baik dalam pasaran kerja. Antara kelebihan kita terlibat dalam program-program KBS. Yang ini yang kita khususkan juga dengan program yang lebih bersesuaian dengan keperluan anak muda yang ada di negara kita. Tak semua masuk universiti boleh dapat kerja. Itu realiti yang perit untuk kita terima pada hari ini. Zaman saya gaji Khairil dulu, kami habis di UTP, Petronas dah cukup dah. Sebab kami ini beasiswa Petronas lah satunya. Yang keduanya, memang ketika itu peluang pekerjaan sangat banyak kerana negara kita sedang membangun. Tapi pada kali ini, bila kita dilanda dengan masalah COVID dan sebagainya, sektor perusahaan kecil sederhana kita hampir-hampir lumpuh zaman COVID ni. Ni Alhamdulillah, Maidin buka, orang datang beli, Mary Brown ada semua, bolehlah menggajikan anak muda yang bekerja. Tapi hakikatnya di luar sana, kilang-kilang masih tutup, yang bungkus pun banyak. Jadi macam mana anak muda kita ni nak dapat peluang pekerjaan yang setimpal dengan kemahiran yang ada? Sebab itulah kita menggalakkan anak muda sesuai dengan pengumuman belanjawan yang baru-baru ini dibuat oleh Tengku Zafrul. Ada 6 bilion ringgit peruntukan daripada Kerajaan Perikatan Nasional untuk kita bantu anak muda di Kedah, di seluruh negara, untuk menaikkan taraf kemahiran, skill dalam program TVET, Technical Vocational Education. Sebab walaupun masuk universiti ada ijazah, ijazah tu tidak menjamin peluang pekerjaan. Jadi kalau masuk TVET, peratusan untuk dapat peluang pekerjaan selepas keluar daripada institusi TVET sangat-sangat tinggi berbanding yang masuk universiti. Kalau di Jerman, problem kita di Malaysia, masalah kita pandang anak-anak muda yang masuk dalam bidang vocational ni second class. Kita rasa budak yang tak masuk universiti ni bawah. Salah. Sebenarnya yang masuk oil and gas, tanya Haji Khairil, dia orang oil and gas, yang kerja di platform-platform di offshore tu,
gaji lebih tinggi daripada gaji saya Timbalan Menteri sekalipun. Kalau mana kemahiran ni sangat-sangat unik dan bagus. Jadi benda-benda inilah yang kita kena dedahkan kepada anak muda, kerana kemahiran adalah sumber rezeki yang baik, yang halal, yang prestige. Dan kita nak naik taraf benda ni di melalui KBS dan kementerian-kementerian lain, seperti mana di Jerman. Di Jerman, habis sekolah menengah, dia ada 2 track. Sama ada masuk universiti ataupun masuk dipanggil Fachhochschule. Fachhochschule ni satu sistem pendidikan vocational yang taraf dia sama dengan universiti. Di Jerman, dia pandang sama tinggi dengan universiti. Cuma dia habis belajar, dia tak dapat degree, ijazah, dia dapat sijil. Dan sijil dia tu laku, boleh kerja dengan BMW, dengan Volkswagen, dengan Audi dan pelbagai syarikat-syarikat besar yang ada di Jerman. Dan masyarakat Jerman membayar gaji yang setimpal, yang tinggi, dan memandang orang-orang yang ada kerja-kerja tangan ini lebih baik daripada orang-orang yang belajar di universiti sebenarnya. Sebab apa? Kerana industri Jerman memang bergantung kepada tenaga-tenaga kerja mahir yang pandai guna tangan ni. Mungkin dari segi intelektual mungkin tidak, tapi tangan dia lebih diberi kemahiran, jadi dia ada kedudukan yang sangat baik. Itu yang ingin kita buat di Kementerian Belia Sukan. Kita ingin pastikan anak muda di negara kita, khususnya selepas COVID-19, mendapat peluang-peluang pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran mereka. Jangan kita samakan semua anak muda ni layak untuk buat benda-benda yang di luar kemampuan mereka, sedangkan mereka lebih hebat dalam bidang-bidang yang tidak memerlukan ijazah sekalipun. Itu yang kita maksudkan sebagai menyelahkan potensi belia. Dan insya-Allah dengan adanya kemampuan ini, kita dapat pastikan anak muda kita lebih menghargai dasar-dasar kerajaan dalam membantu mereka. Barulah mereka tak akan meluat dengan politik yang ada di negara kita. Sebab apa? Sebab kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan yang prihatin dan kerajaan yang ingin bekerja membantu rakyat, bukan kerajaan yang sibuk dengan politicking semata-mata. Jadi itulah harapan saya sebagai pemimpin anak muda di peringkat kementerian, bersama-sama dengan rakan saya, kekanda saya, Haji Khairil, untuk kita bawa agenda pemangkasan belia bukan saja di peringkat kementerian, tapi di peringkat parti politik sayap pemuda kami masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih YB Senator Wan Ahmad Faisal di atas penerangan sebentar tadi. Alhamdulillah saya tertarik cerita berkaitan dengan Jerman. Dia lebih kepada YB lebih kepada kurangkan jurang di antara belia yang kaya dan yang miskin. Mungkin YB bersetuju. Dia alhamdulillah, sebab kita lihat di negeri Kedah pun memperkenalkan konsep ini, iaitu tempat negeri, tempat orang miskin berteduh dan tempat orang kaya berbakti. Kita nak kurangkan no gap between poor and rich, insya-Allah. Itulah kita punya impian anak muda pada hari ini. YB Senator Kanda, senyum manis hari ini, alhamdulillah. Untuk soalan untuk YB, ringkas je YB. Saya ada baca tulisan YB berkaitan selepas dilantik sebagai senator. YB ada sebut tentang tanggungjawab. Orang Kedah sebut responsibility. Jadi mungkin YB boleh cerita tentang fokus YB berkaitan dengan tanggungjawab anak muda dalam pembangunan masyarakat dan negara kita pada hari ini. Sila YB. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masih kepada moderator. Saya berminat dengan respon daripada yang berhormat senator sebentar tadi berkenaan dengan mengurangkan gaps dan memberikan anak muda pekerjaan. Jadi ini adalah semangat yang sepatutnya kita bersyukur. Dan alhamdulillah pada belanjawan 2021 di dalam penataan belanjaan tersebut telah pun dinyatakan yang insya-Allah Perdana Menteri kita akan mempengerusikan Majlis Pekerjaan Negara, yang di mana insya-Allah 500 peluang pekerjaan akan disediakan, 500,000 peluang pekerjaan akan disediakan kepada anak-anak muda, baik dalam bidang IKS, baik dalam bidang entrepreneurship, baik dalam bidang upscaling dan juga rescaling, ataupun mengisi kekosongan yang ada di dalam sektor-sektor kerajaan, JLC ataupun swasta. Jadi kita harapkan 2021 tahun ini, hari ini 1 hari bulan akan menjadi satu cerahan baru kepada anak-anak muda. Sebab
bila saya nak berbicara tentang tanggungjawab anak muda, anak-anak muda ini dia tak akan berasa bertanggungjawab selagi mana mereka tidak rasa kerajaan bertanggungjawab ke atas mereka. Ya? Kita ambil contoh. Saya baru-baru ni ada kawan-kawan datang kepada saya. Dia kata kita ramai daripada anak-anak muda yang dibantu. Contohnya yang berada di kampung, yang menjadi petani, pionera getah, khususnya di Kedah. Ramai yang dibantu dalam program buka sekolah. Kita akan panggil anak-anak mereka datang, kita belikan beg, belikan kelengkapan sekolah dan sebagainya. Tetapi kita kadang-kadang lupa kepada anak muda yang sedang struggling membuat Grab food, kan? Yang musim sekarang musim hujan. Hujan-hujan bawa motor semata-mata untuk mencari keuangan sedikit untuk mereka, untuk anak-anak. Jadi kami dicadangkan untuk kita buat satu program, kita buat syarat-syarat mana-mana anak-anak muda yang bawa Grab ini, yang buat e-hailing ataupun yang buat kerja menghantar makanan ini, kalau dia cukup syarat, kita ambil anak-anak mereka dan kita sponsorkan untuk kelengkapan buka sekolah. Sebab mereka di antara yang tidak lihat untuk dipertanggungjawabkan oleh anak-anak muda ataupun pemimpin-pemimpin muda yang ada di tanah air. Ini masalah dan dilema anak muda. Anak muda berasa pening dengan politiking kerana mereka merasakan diri mereka tidak dijaga, tidak dibantu dalam suasana sekarang. Orang-orang yang dah bekerja, mereka establish. Bila establish, dia tidak diganggu dari sudut keuangan. Barangkali simpanan KWSP mereka banyak. Rasanya Ustaz Abdul Hadi kita pun banyak dia punya simpanan KWSP. Lebih banyak daripada saya barangkali, kan? Contoh. Tapi anak-anak muda yang buat Grab food, yang kecil-kecil, yang baru mengenali dunia pekerjaan, dan tiba-tiba mereka dibuang kerja, tiba-tiba overtime mereka dipotong, tiba-tiba mereka diminta bercuti tanpa gaji. Semuanya berdepan dengan suasana keadaan sekarang. Jadi untuk pengetahuan anak muda sekalian, saya panjangkan sikit mukadimah saya. Anda akan dijaga pada tahun 2021 insya-Allah melalui bajet 2021 yang telah pun diluluskan dan sedang akan dimulakan hari ini perjalanannya oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang memimpin negara pada hari ini. Barulah saya nak masuk apakah tanggungjawab anak muda. Pertama sekali yang saya lihat, kita perlu menjadi pendakwah khusus kepada anak-anak muda Melayu. Sebab ucapan saya pada pusingan pertama tadi, kita mesti berpegang kepada teras rukun negara. Itulah jati diri bangsa Malaysia. Perkara pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Maka sebab itulah kalau kita belajar sejarah para sahabat, anak-anak muda di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil mudah yang paling dikenali. Anak muda yang paling dikenali adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang beliau menggantikan tempat Rasulullah dalam peristiwa hijrah, sanggup menggadaikan nyawa semata-mata untuk memastikan perjalanan hijrah berjalan dengan lancar, menggantikan tempat tidur Rasulullah. Baik, kenapa beliau sanggup menggantikan Rasulullah? Sebab dia percaya bahawasanya Allah itu satu dan Rasulullah adalah pesuruh Allah. Maknanya, hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita nak tengok bangsa kita maju, negara kita tidak lagi membangun, kita menjadi negara maju, maka kita perlu melahirkan anak-anak muda yang beragama, yang mengenali Tuhan, yang rapat dengan Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak muda yang ada pemahaman sedemikian, kita perlu menjadi pendakwah. Berdakwah ni bukan dengan semata-mata kita tarik dia pergi masjid. Bukan itu. Konteks dakwah itu terlampau luas. Di antaranya ialah melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan oleh kerajaan kepada kita. Tadi kita dengar Timbalan Menteri beritahu, walaupun portfolio bajet yang ada pada KBS adalah bajet yang paling kecil, tetapi
jauh horizon dia ataupun taruhnya terlampau besar. Maknanya tanggungjawabnya terlampau besar. Poin saya ialah dia memahami bahawasanya tanggungjawab itu besar untuk dia serve kepada anak muda. Ini yang kita mahukan. Kita mahukan pemimpin-pemimpin anak muda, walaupun mereka itu bukan daripada kalangan pemimpin eksekutif. Sama ada mereka di peringkat NGO, di peringkat NGI, di peringkat parti, mahupun di peringkat pembangkang, kita mesti sama-sama bersatu untuk memajukan anak muda negara ini. Dan khususnya kepada orang Islam, kita mesti mengajak mereka untuk beragama. Yang kedua, saya mengharapkan supaya anak-anak muda dalam negara ini yang ada pemahaman, kita menjadi change agent, ejen pengubah kepada anak-anak muda belia dan beliawanis di bawah. Benar, ada anak-anak muda yang bosan dengan politik yang berlaku sekarang. InsyaAllah dengan kepimpinan pemuda yang ada sekarang, saya tengok sama ada di peringkat kerajaan maupun di peringkat pembangkang, kita boleh bersatu. Kami yakin kami boleh bersatu. Kalau dahulunya kita pernah bersatu, pemimpin muda di bawah era yang berhormat menteri sebelum ini, yang kita bersama-sama memperjuangkan undi 18 dan kita berjaya. Seingat saya pada waktu itu, YB Syed Saddiq ditemani oleh YB Fashal sekali jumpa dengan saya, kita bincang selepas sidang parlimen bagaimana kita nak menyatukan kerajaan dan pembangkang untuk meluluskan automatic voters registration undi 18. Alhamdulillah, dengan pemahaman pemimpin-pemimpin muda ini kita bawa kepada pemimpin-pemimpin senior, alhamdulillah akhirnya kerajaan dan pembangkang bersetuju dengan usul tersebut. Jarang-jarang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jarang-jarang berlaku. Poin saya ialah ia dimulai oleh anak muda. Sebab itu tidak mustahil anak muda dah yang menjadi change agent kepada kerajaan. Ketiga, anak muda mesti bertanggungjawab untuk menjadi pemimpin masa depan bagi memimpin negara dan dunia. Sebab itu bila saya tengok di dalam bajet 2021 dan beberapa kementerian-kementerian yang berkait dengan anak muda ini, ada ruang-ruang untuk kita perkasakan kepimpinan anak muda. Jangan bimbang, insya-Allah kalau di peringkat Parti Islam Semasa PAS, insya-Allah kita akan meletakkan lebih ramai calon-calon anak muda, sama ada daripada kalangan pemuda, ulama muda maupun muslimat muda, insya-Allah. Dan saya yakin parti-parti lain juga melihat sedemikian. Sebab dengan pendaftaran pengundi muda yang akan berlaku pada Julai 2021 tahun ini, maka 7 juta penambahan pengundi yang rata-ratanya adalah pengundi muda. Maka kalau kita tidak meletakkan calon-calon muda, parti tersebut akan ketinggalan. Jadi ini masa depan yang cerah kepada rakyat Malaysia. Kalau kita boleh melahirkan anak muda yang berwawasan, yang mempunyai pengalaman lebih awal, sama ada sebagai pegawai-pegawai di kementerian ataupun lantikan-lantikan politik di kementerian, ataupun diberikan peluang seperti YB di sebelah ini menjadi menteri lebih awal daripada usianya, maka di sana kita akan ada wajah masa depan yang cerah kepada Malaysia untuk menjadi negara maju dan barangkali memimpin dunia. Yang terakhir, anak muda sebagai pemangkin integrasi nasional. Ini satu perkara yang saya nak pertekankan. Kita ni, walaupun kita ni orang Melayu, majoriti orang Melayu, tetapi kita juga ada rakan-rakan daripada bangsa-bangsa lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara praktikalnya, kemungkinan besar Melayu akan menjadi lebih majoriti di dalam negara ini. Sebab apa? Sebab kita ni orang Melayu ramai anak. Tadi saya ada berapa? Saya ada 10 orang anak. Saya seorang. Tak? Kalau orang macam saya ni ramai, cukup 10 tahun, 80% Melayu akan duduk di dalam negara ini. Maka kawan-kawan kita, China, India dan juga bangsa-bangsa lain akan menjadi golongan yang minoriti. Sebab itulah, bila kita membuat satu-satu dasar, kawan-kawan kita, China, India dan juga rakan-rakan lain, dia ada cynical thinking, dia ada pemikiran yang agak berbeza. Kita kena raikan. Sebab dia tahu yang dia ini golongan minoriti.
Cuma kelebihannya ialah daripada lepas kita merdeka sehingga kini, alhamdulillah, kita tidak pernah menzalimi kawan-kawan kita yang bukan Melayu. Tidak pernah, alhamdulillah. Cuma sekali saja yang berlaku pada 13 Mei 1969. Itu pun terlampau banyak hikmahnya sehinggalah tertubuhnya dasar ekonomi baru pada tahun 1970. Sehingga tertubuhnya rukun negara seperti mana yang saya nyatakan tadi. Maknanya kita telah diuji, bangsa Malaysia telah diuji pada tahun tersebut, dan alhamdulillah sehingga kini tidak berlaku pertemuan di antara bangsa-bangsa ini. Maka anak-anak muda wajib untuk meneruskan perkara ini. Baru-baru ini Profesor Engku Aziz almarhum telah meninggalkan kita. Banyak sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh beliau kepada kita. Di antara sumbangan beliau yang paling besar ialah beliau adalah ikon perpaduan nasional. Maka kita anak muda wajib untuk mengambil semangat beliau. Kita mesti menjadi ikon perpaduan nasional kepada kawan-kawan kita anak-anak muda di luar sana. Kita tidak mahu negara ini dibangunkan pada dasar rasis. Kita mahu negara kita dibangunkan sebagai bangsa Malaysia, bangsa yang berdaya saing dan juga bangsa yang maju. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada YB Senator. Alhamdulillah semakin bersemangat saya tuan-tuan. Tuan-tuan lagu mana semangat tak? Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah kita berada di pusingan yang ketiga, masa cukup mencemburui kita tuan-tuan. Begitulah sebaliknya tuan-tuan, sambil-sambil kita dengar, sambil-sambil kita santai-santai, dan sambil-sambil kita share tuan-tuan page Jabatan Profesional Muda untuk kawan-kawan kita yang berada di serata-rata untuk melihat live kita pada hari ini. Ingat, tak handsome tak apa, yang penting share tuan-tuan. Tuan-tuan dan yang dikasihi Allah sekalian, untuk pusingan yang ketiga, Allah wabi sat dah, nak habis dah. Pusingan ketiga oleh kerana mai Kedah, kita bicara sikit tentang Kedah. Boleh YB Senator? Alhamdulillah di negeri Kedah, terlihat selepas pembentangan bajet baru-baru ini, Yang Amat Berhormat menekankan konsep membina manusia melalui pembangunan insan. Dan slogan Kedah Sejahtera, nikmat untuk semua itu pun kita boleh lihat bagaimana terjemahan sejahtera dibahagikan kepada dua. Yang pertama, sejahtera dari sudut pembangunan fizikal, iaitu membangunkan pembangunan negeri, pelaburan, ekonomi dan sebagainya. Dan yang kedua adalah pembangunan insan, yang mungkin kita akan membentuk pembangunan belia dalam pembangunan corak agama. Jadi di sana tak lain tak bukan sebagaimana YB sebut tadi, ada keberkatannya. Keberkatannya iaitu keberkatan bagaimana kita nak membina sebuah negara itu, mestilah kita kembali kepada orang yang mencipta kita. Allah sebut, walau annal ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan rezeki yang melimpah ruah daripada langit dan bumi. Jadi pada hari ini YB, mungkin YB boleh kupas tajuk pembangunan insan, fokus kepada belia yang Kedah sedang buat pada hari ini. Dipersilakan YB. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika mana saya pulang daripada sampai daripada bayan lepas tadi, nak menghala ke Sungai Petani, saya menyelusuri Lebuh Raya, dan kita lihat sebenarnya Kedah ini mempunyai potensi yang besar sebagai sebuah negeri yang mampu melahirkan modal insan yang dapat membantu kepada pembangunan negara. Dan kalau kita perhatikan, kerana apa, Kedah ni agak strategik dari segi kedudukannya di utara, paling utara, dan berdekatan dengan negeri yang sudah pun mencapai status negeri industri, iaitu Pulau Pinang. Dan peluang-peluang yang ada di sekitar negeri Kedah seharusnya membuka lebih banyak ruang dan peluang untuk bukan sahaja kerajaan negeri, malah kerajaan persekutuan. Kerana tanggungjawab kerajaan persekutuan tak kira sama ada negeri itu di bawah pembangkang maupun kerajaan. Tanggungjawab kerajaan persekutuan adalah membantu anak muda dalam pembangunan insan. Dan bila kita sebut tentang pembangunan insan, jangan kita bataskan pembangunan insan ini dari segi hal-hal duniawi semata-mata yang melibatkan akademik dan mencari peluang pekerjaan.
seperti mana yang IR Haji Khairil katakan tadi, senator kita, bila kita bercakap tentang pembangunan anak muda, tak boleh lari daripada tentang kedudukan agama dan budaya. Kerana kalau kita lihat yang ada di luar sana, bukan kita tak kurang anak muda kita ramai, khususnya di kalangan bangsa kita, bangsa Melayu. Tetapi potensi anak muda Melayu ni kadang-kadang tersasar. Saya lihat semalam, nak masuk ujung tahun, tahun baru, biasalah bila 31 hari bulan tu ramailah anak muda bertebaran di Kuala Lumpur. Kita boleh lihat sifat mereka, identiti mereka, seolah-olah sebenarnya mereka ni mencari-cari tentang makna diri dan jati diri yang Senator Haji Khairil katakan tadi. Dan inilah saya rasa antara perkara-perkara yang Kerajaan Negeri Kedah, saya yakin di bawah kepimpinan Tuan Haji Sanusi, ya, dan juga pimpinan-pimpinan negeri yang ada, kita dapat memberi tumpuan balik kepada perkara asas pembangunan insan, iaitu kehidupan beragama. Kerana apa? Kerana tanpa ada pembangunan yang berasaskan agama, kita tidak dapat mencorak akhlak anak muda dengan baik. Hanya agama yang dapat membuka perjalanan dan landasan yang tepat tentang membentuk sasiah dan peribadi. Buatlah lagu mana sekalipun, latihan yang bersifat duniawi semata-mata tentang kerjaya dan sebagainya, tanpa ada pengisian kerohanian, pengisian budaya dan agama, kompas untuk anak muda bergerak dalam kehidupan hari-harian akan tidak sempurna. Mungkin saya tak pastilah orang di Kedah rajin tengok Instagram ataupun Twitter. Kalau rajin tengok lah, risau tengok anak-anak muda kita dalam tu. Bagus, ada yang baik, ramai yang baik, buat kerja-kerja bagus, menulis dan sebagainya. Tapi saya rasa mudaratnya pun besar juga kalau kita lihat. Dan itu tercerminan kepada keadaan pendidikan pembangunan insan yang ada di negara kita. Apakah sistem pendidikan kita sudah cukup baik untuk menangani masalah kebejatan sosial yang ada di kalangan anak muda? Belum. Saya pun tak nak salahkan sekolah, sebab sekolah pun dah cukup dibebani dengan tanggungjawab hakiki mengajar mata-mata pelajaran yang penting untuk duniawi. Sebab itulah kena ada kerjasama yang rapat antara kementerian saya, Kementerian Belia dan Sukan, untuk pendidikan pembangunan insan yang informal. Anak muda kita ni tak boleh kita gunakan ceramah dalam masjid, surau, dalam kelas untuk bagi tentang pembangunan insan. Kadang-kadang kita kena buat perkara yang tidak direct. Contohnya buat berpersatuan, buat gotong royong, buat kerja amal, buat latihan-latihan yang bersifat membantu masyarakat. Itulah antara cara yang tidak langsung untuk kita memupuk anak muda kita terlibat dalam projek-projek pembangunan insan. Saya dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah ada satu persamaan. Beliau lahir daripada Madrasah Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Saya pun sama. Ketika saya di UTP bersama dengan RG Khairil, tiap-tiap minggu saya pergi naik Penang. Sebab apa? Saya nak belajar dengan almarhum SM Idris, antara tok guru saya dengan tok guru Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah jugalah. Sebab apa? Sebab beliau ni antara tokoh negarawan dalam bidang NGO yang sangat-sangat memahami keperluan pembangunan insan. Beliau banyak melahirkan program-program yang bersifat pendidikan kepenggunaan, pendidikan alam sekitar, pendidikan tentang aktivisme antarabangsa yang menitik beratkan kedudukan Islam dan orang Melayu sebagai peranan kita dalam membantu masyarakat global. Dan saya banyak membaca tulisan-tulisan beliau yang kritis tentang budaya kita, budaya konsumerisme, budaya ekonomi yang tidak kena cocok dengan budaya orang Melayu dan Islam. Semua itu membentuk pemikiran saya tentang kepimpinan anak muda yang saya pegang pada hari ini. Dan saya yakin Tuan Haji Sanusi juga mempunyai pemikiran fikrah yang lebih baik daripada saya dari segi itu. Sebab itulah bila mana beliau menjawab jawatan sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Besar, agenda yang dikatakan tadi tentang pembangunan insan adalah agenda yang paling utama yang saya rasa kita boleh garap daripada kekuatan penduduk yang ada di negeri Kedah. Sebab kalau kita nak menggunakan sekadar mengharapkan orang kata apa sumber-sumber asli saja tak cukup. Orang Kedah ni ramai hebat-hebat,
Tengok saja Tun Daim, Tun Mahathir dan ramai lagi orang-orang yang dah berjaya di Malaysia ni lahirnya dari Kedah. Jadi apa beza orang Kedah dengan orang Kuala Lumpur? Tak ada beza. Beza material mungkin ada, pembangunan mungkin kurang di sini, tetapi dari segi akal, potensi diri, saya rasa lebih baik daripada banyak anak-anak muda di tempat-tempat yang lain. Jadi janganlah kita sia-siakan institusi masyarakat yang ada di Kedah, pondok-pondok kita, universiti kita, dan juga pertubuhan-pertubuhan belia, parti-parti politik. Semua ini adalah adunan institusi yang boleh melahirkan agenda pembangunan modal insan yang lebih baik, yang saya fikir kerajaan persekutuan kena sama-sama bantu agar potensi kita melahirkan lebih ramai jutawan, orang-orang berjaya, pakar-pakar, anak-anak Melayu yang ada di Kedah mencapai taraf global seperti mana yang telah kita lahirkan sebelum ini. Jadi saya yakinlah di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang baru, agenda ini adalah agenda yang paling penting dan tepat untuk kita sama-sama jadikan agenda pembangunan negeri dan juga negara. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih YB Senator. Mungkin lepas ni boleh buat rawatan rasmi ke Wisma Darul Aman jumpa Yang Berhormat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, seterusnya saya terus kepada YB Senator Haji Khairil oleh kerana masa mencemburui kita. Berbicara tentang negeri Kedah juga, kita lihat bagaimana saya teringat ucapan YB Senator ketika merasmikan muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah, menyentuh tentang mini Putrajaya, iaitu Kedah ni sebagai model mini Putrajaya yang mana boleh duduk sekali di antara Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional. Alhamdulillah semenjak 17 Mei mengambil alih Kerajaan Negeri Kedah, Yang Amat Berhormat kita cukup mesra dengan Esko daripada Barisan Nasional dan Esko daripada Perikatan Nasional, sehingga membina hubungan yang baik. Dia awalnya membuat lawatan mesyuarat-mesyuarat di pejabat-pejabat daerah, bawa habis semua Esko-Esko ini. Boleh lihat kemesraan mereka, bagaimana hubungan dengan KCS yang berada di Wisma Darul Aman cukup baik. Lantikan GPKK berlangsung dengan jayanya. Alhamdulillah. Inilah mungkin yang dikatakan mini Putrajaya. Mungkin boleh hurai sikit. Sedia. Baik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Izinkan saya membaca sedikit statistik tentang jumlah rakyat negeri Kedah, seperti yang saya nyatakan dalam ucapan saya dalam pusingan sebelum ini, yang bagaimana orang Melayu ini akan menjadi golongan majoriti dan orang yang bukan Melayu akan menjadi golongan minoriti, dan kerana itulah berlakunya sedikit kebimbangan daripada kawan-kawan kita yang bukan Melayu bila duduk di dalam negara ini. Pada tahun 2020, etnik Bumiputra mewakili 79.9% daripada penduduk warga negara berbanding dengan tahun 2010, iaitu sebanyak 78.1%. Penduduk etnik Cina dan India masing-masing menunjukkan penyusutan dari 13.6% kepada 12.4%, yakni untuk Cina, dan 7.3% kepada 6.7% untuk India. Inilah penduduk di Kedah. Maknanya Kedah ini adalah negeri yang didominasi oleh orang Melayu. Sebab itu saya katakan tadi, Kedah adalah satu cerminan mini Malaysia. Sebab apa? Perkara pertama sekali ialah kerana Kedah diperintah oleh Parti Islam Malaysia PAS. Ini yang paling pertama sekali yang ditakuti. Ada pemimpin-pemimpin pembangkang yang mengatakan PAS ni parti yang ekstremis. Saya ketua pemuda ekstremis. Begitulah keadaannya. Macam-macam tomahan diberikan. Tetapi apabila Allah Ta'ala memberikan nikmat pemerintahan ini, maka ia datang dengan cabaran. Cabaran bagaimana kita tunjukkan keadilan kepada semua. Sebab itulah bajet negeri Kedah yang baru-baru ini dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, yang bertemakan Kedah sejahtera nikmat untuk semua, yang saya dimaklumkan dekat sikit je nak sampai 1 bilion. Jumlah bajet Kedah adalah sebanyak 999.7 juta. Sikit lagi nak 1 bilion. Dan di sana dia ada pembahagian kepada bajet yang bersifat operating expenditure dan juga capex, pembangunan.
Maka di sinilah rakyat di seluruh negara akan melihat bagaimana model mini Malaysia yang diperintah oleh seorang menteri besar daripada PAS mengurus variasi politik yang ada di bumi Kedah. Apatah lagi Kedah ini adalah negeri yang majoriti Melayu. Sebab itu bila saya tengok kepada beberapa penataan-penataan, contohnya 4 teras tumpuan diberikan, iaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, pembangunan modal insan dan peningkatan tadbir urus serta sistem penyampaian. Dan belanja untuk once off yang diberikan kepada anak muda ataupun umum diberikan sebanyak RM200, dan kemudiannya bantuan kewangan sebanyak RM1,000 juga diberikan kepada penjawat awam. Ini semua adalah perkara-perkara yang dibuat untuk diberikan kepada semua rakyat. Cuma cabarannya ialah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kedah adalah negeri yang tidak sama seperti Terengganu ataupun Kelantan. Kedah, kita tidak boleh membuat pembalakan secara membabi buta. Sebab kawasan kita adalah kawasan penyimpanan air untuk negeri-negeri yang berada di sekeliling Kedah. Dalam arti kata lain, Kedah perlu berkorban untuk negeri-negeri jirannya, khususnya Pulau Pinang dan juga Perlis. Hatta bila kita nak buat loji untuk air pun, kita lihat juga bagaimana lokalitinya dan bagaimana investment pelaburan yang kita buat tidak mengganggu kepada pusat tadahan air. Dan terbaru kita dimaklumkan REE, ya, yang ditemui di bumi Kedah, yang kebetulan ia berada di tempat kawasan tadahan air. Sebab itulah bila Menteri Besar Kedah membuat beberapa tindakan-tindakan yang dilihat agak drastik, dilihat macam nak berlawan. Hakikatnya bukan berlawan, tetapi yang amat berhormat bercakap bagi mewakili rakyat Kedah. Kalau kamu ambil air daripada sumber kami yang kami tak ganggu sebab kami nak menjaga kebajikan kamu, maka sekurang-kurangnya sebagai berjiran, berilah sumbangan ataupun hadiah kepada rakyat Kedah. Dan hadiah itu bukan bersifat once off, sebab kamu pula menggunakan air itu untuk kamu buat bisnes. Air yang ada di Pulau Pinang yang ambil daripada reservoir Kedah bukan untuk rakyat Pulau Pinang sahaja, juga digunakan untuk bisnes, untuk industri. Jadi apa yang kerajaan Kedah minta, daripada keuntungan kamu itu, kenapa tidak dikongsi bersama dengan rakyat Kedah yang berkorban untuk menjaga pusat tadahan air tersebut. Ini yang saya maksudkan, cara negosiasi di antara state kepada satu state, negeri dengan negeri. Jangan tuan-tuan nampak pendekatan yang amat berhormat Menteri Besar ni dipanggil agak apa panggil? Kerah. Tak. Ia bukan keras. Ia adalah untuk memperjuangkan kebajikan rakyat Kedah yang melibatkan semua bangsa. Sebab itu, ini adalah cabaran besar kepada kerajaan negeri Kedah. Dalam keadaan negeri Kedah ini mempunyai pendapatan-pendapatan yang limit, ada kekurangan, maka di sana kita perlu mencari pendapatan-pendapatan baru. Sebab itu saya pernah mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, kalaulah COVID ni tak ada, saya present cadang semasa COVID tak ada. Kalaulah COVID ini dah selesai, kita mesti menjadikan Kedah sebagai hub padi Asia. Saya cadangkan kepada Menteri Besar Kedah. Maknanya kita tidak lagi perlu mengambil padi daripada Indonesia maupun Thailand. Kedah menjadi ibu kepada beras di seluruh Malaysia, dan dengan kelebihan tersebut kita berikan pula kepada negara-negara jiran untuk menambahkan pendapatan kepada kerajaan negeri Kedah. Kedua, saya cadangkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, kita jadikan Kedah sebagai agrotourism. Sebab Kedah ini negeri yang amat subur. Dan alhamdulillah cadangan-cadangan itu telah pun diambil dan diambil perhatian serta akan dilaksanakan melihat kepada keperluan keuangan yang ada pada negeri Kedah. Sebab itu, kalau kita berjaya memimpin Kedah, insya-Allah ia adalah satu signal besar kepada anak-anak muda untuk mengundi Perikatan Nasional pada PRU ke-15 akan datang. Wallahu a'lam.
Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Haji Khairi di atas kupasan pusingan yang ketiga tadi. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada di kepuncak town hall kita pada hari ini. Untuk menjimatkan masa tuan-tuan, saya terus kepada soalan daripada audien yang ingin bertanya kepada ahli panel kita sebagaimana yang dijanjikan di awal mukadimah saya tadi. Sila, sekiranya ada soalan daripada audien. Kita sebenarnya buka 3 soalan, oleh kerana masa mencemburui kita buka 2 soalan saja. InsyaAllah, sila. Soalan yang pertama daripada Jabatan Amat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ku Ahmad Mukhlis, Ku Mat Ali daripada Merbuk. Soalan saya kepada mana-mana satu YB senator lah. Kalau kita melihat dalam konteks di sebelah negara jiran kita Indonesia, dalam pentadbiran Presiden Jokowi, kita melihat bagaimana beliau ini mempunyai tim anak muda ataupun lebih dikenali sebagai expert team seramai 7 orang yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi bagi membantu pentadbiran beliau. Jadi suasana itu kita melihat dalam konteks negara kita, adakah ruang yang sebegitu juga akan diberikan sekiranya suatu hari nanti kita ini anak muda ini adakah peluang yang sama ini akan diberikan oleh beliau di Malaysia ini bagi membantu pentadbiran kerajaan Malaysia? Itu soalan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ku Mukhlis, JPKK kan? Pengerusi JPKK ya? Tu lah salah satu anak muda kita yang berada di pentadbiran. Alhamdulillah. Soalan yang kedua, kita kumpul. Soalan yang kedua, nanti saya akan bagi kepada ahli panel. Soalan mana? Sila, soalan yang kedua. Tuan Haji kita semangat berkain pelekat. Saya tak ada pantun untuk kain pelekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Hazlan bin Muhammad Desa, dari kawasan Sungai Petani. Walaupun berkain pelikat, tapi masih muda, masih Dewan Pemuda. Nampak watak tua, tapi Dewan Pemuda. Alhamdulillah. Baik, apa yang diucapkan oleh ahli-ahli panel tadi, nampak bahawasanya satu perancangan yang alhamdulillah akan memajukan golongan-golongan belia dan pemuda itu sendiri. Soalan saya, dalam perancangan kita nak membina saksiah kepribadian pemuda dan belia memimpin negara, tidak akan tercapai sekiranya fitnah-fitnah yang ada di halaman media sosial ini kita tidak membendung. Jawapan saya dengar tadi sudah ada, tapi bila soalan ditanya, dia bertambah tahqiq, dia bertambah kuat. Jawapan tadi dah ada daripada YB Senator Khairul Nizam, sudah ada jawapan. Tapi saya tanyanya juga supaya apabila pihak pemimpin menjawab soalan ni, kami daripada pihak pemuda bertambah kuat. Bukan maksud jawapan tadi didengar sebagai suatu benda yang biasa. Di antara jawapan tadi ialah kita pemuda menjadi medan dakwah untuk menyebarkan maklumat yang sebenar. Soalan saya, bagaimanakah kita nak mendepani fitnah-fitnah yang ada pada hari ini untuk kita mengekalkan perpaduan yang telah dibina oleh parti-parti yang ada pada hari ini? Itu soalan saya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Tuan Haji. Saya tak nampak tua, saya nampak muda seperti YB Senator Ahmad Faisal. Mungkin sebaya insya-Allah. Dan mungkin pihak penganjur boleh booking terus untuk panel kita selepas ini insya-Allah.
Selanjutnya sila kepada soalan yang ketiga. Sila. Sila seorang ni, minta. Mai, boleh. Kita nak jimatkan masa, kita nak berhenti pukul 12, tapi tak apalah. Kita rayu pada pihak Maidin untuk masa tambahan kecederaan, insya-Allah. Tak apa pihak Maidin Sporting, sebab kita promote Maidin hari ini. Tuan-tuan sila, beli belah di Maidin, insya-Allah. Tambah masa sikit. Sila. Tak ada soalan? Mai tanya soalan tu, Tuan-tuan. Mai. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Padang Serai, Samsul Arifin dari Padang Serai. Soalan tadi macam dah keluar lah, cuma saya baca semula. Anak muda dimomokkan dengan pentadbiran negara dan politik yang kotor, lebih kepada menjaga kepentingan sendiri berbanding kepada rakyat dan negara. Bagaimana kita dapat bersihkan tanggapan politik kotor itu dan menarik kembali minat anak muda untuk bersama dalam hal ini untuk kepentingan masyarakat dan negara. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan kepada saudara yang bertanya. Jadi saya minta untuk pusingan yang terakhir ini, ahli panel jawab soalan dan terus gulung. Kita kesentukan masa dan mungkin saya pergi kepada Suhaib Bisran Tuan Ahmad Faisal, mungkin boleh menjawab soalan saudara yang kita yang last tadi berkaitan politik kotor, dan tambah sikit berkaitan anak muda yang berada di saf kepimpinan Jokowi, 7 orang tu. Tambah sikit, sila. Dan terus gulung. Okey, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Betul, dalam kajian indeks belia negara yang kita keluarkan setiap tahun oleh Institut Kajian Belia di bawah KBS, dipanggil IRIS, antara satu kayu ukur yang kita lihat bermasalah ialah dipanggil sosialisasi politik, iaitu kadar keterlibatan anak muda dalam perbincangan politik. Anak muda kita memang tak suka politik. Tapi ini satu perkara yang perlu kami di peringkat kerajaan, kementerian, bersama-sama dengan parti politik, kita kena tangani. Dengan cara apa? Melalui pendidikan politik. Pendidikan politik ada 2 jenis yang kerajaan sudah buat dan akan buat. Yang pertama, di sekolah, di mana kita membicarakan tentang politik dalam mata pelajaran sejarah. Buku teks sejarah di sekolah menengah tu, khususnya di peringkat SPM, itulah tempat yang kita gunakan untuk mendidik anak muda tentang kepentingan politik. Ya, kadang-kadang boring, bergantung pada cikgu yang mengajar macam mana. Tapi insya-Allah kekurangan ataupun ruang-ruang yang ada ni kita tampung melalui program di peringkat Kementerian Pendidikan yang kita panggil sebagai Sekolah Rukun Negara. Satu program pendidikan politik untuk kita persiapkan 4 juta pengundi baru anak muda yang bakal masuk berdaftar mengundi kalau mana pilihan raya umum berlaku pada tahun ini lepas bulan 7. Lepas bulan 7, 4 juta automatic registration pengundi baru berumur 18 tahun. Agak-agak apa ada dalam kepala mereka? Bila mereka nak masuk peti undi tu, apa pertimbangan mereka nak mengundi pangkah yang mana? Jadi ini perkara yang mana kerajaan dan semua parti-parti politik perlu buat. Kalau kita lihat yang cergas buat pendidikan politik ni, rata-ratanya bukan daripada kerajaan, pembangkang. Jujur cakap, DAP bagus, PKR pun bagus dalam hal-hal pendidikan politik, dari sekolah demokrasi dan sebagainya. Jadi mengambil pengajaran daripada apa yang mereka buat, kerajaan juga perlu ada satu program yang khusus. Itu yang kami buat di peringkat Sekolah Rukun Negara di KBS. Tentang peranan yang mana Presiden Jokowi buat, saya nampak perkara yang sama juga dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Cuma beliau belum umumkan lagi siapa penasihat-penasihat beliau yang bakal beliau letakkan sebagai mana Presiden Jokowi telah buat. Dan pengumuman yang dibuat baru-baru ini dalam sambutan Hari Belia Negara di Johor Bahru pada September yang lalu tentang lantikan senator anak muda, inilah salah seorangnya. Terbukti Tan Sri Muhyiddin Yassin mengutarakan janji. Sebab Haji Khairil ni dikira muda lagi lah, 41 tu kira boleh masuk dalam julat anak muda. Jadi saya yakin saya salah seorang daripadanya, yang mana ada ramai lagi pimpinan-pimpinan muda. Contohnya Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan kedua YB Shah, ya, daripada Paya Besar, antara anak muda yang diangkat dalam kabinet. YB Atta dalam Timbalan Menteri Hal Ehwal Ekonomi daripada Sabah, juga anak muda, 38 umur baru. Jadi ini antara contoh-contoh yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil kira kedudukan anak muda dalam saf kepimpinan negara. Itu baru saf dari segi politik, belum lagi segi ekonomi. Banyak contoh-contoh sebenarnya yang ada, dan kita harap tahun ini tahun di mana lebih ramai anak muda diangkat kedudukan-kedudukan yang penting dalam membantu proses pentadbiran negara. Wallahualam. Terima kasih kepada YB Senator Ahmad Faisal di atas jawapan kepada soalan dan terus mengumpas menggulung town hall kita pada hari ini. Seterusnya YB Senator Haji Khairil berkaitan fitnah di media sosial dan respons sikit tentang anak muda yang berada di kepimpinan Jokowi. Disilakan. Baik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ringkas untuk fitnah di media sosial, pertama sekali saya minta untuk anak-anak muda, pertama sekali kita mesti mendapat sumber yang sahih. Ya, kita perlu mendapat sumber yang sahih. Sebelum kita nak respon apa-apa, tolong dapatkan dulu sumber yang sahih. Isu terbaru, isu kartel daging, bagaimana kita ditakuti, dan polemik itu amat menakutkan orang Melayu khususnya. Dan ia telah dijawab oleh pihak kementerian yang rupa-rupanya maklumat itu tidak tepat. Jadi perkara itu sewajarnya kita mesti mengawalnya supaya kita tidak menjadi ejen kepada maklumat yang tidak betul. Keduanya, kalau kita dapat sumber yang tidak tepat, maka saya cadangkan kita report kepada MCMC sebagai satu contoh. Ya, kita buat report. Alhamdulillah ada banyak portal-portal yang kita buat report dan akhirnya portal itu ditutup. Ya, terbaru portal di bawah JAKIM ke apa yang kita report ramai-ramai yang menyebabkan ia dapat ditutup oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kita kena buat report. Jangan bila tuan-tuan baca, tuan-tuan trace ia adalah fake account ataupun account yang tidak betul, maka tuan-tuan biarkan. Kita harapkan kerjasama kepada semua anak muda untuk kita report, dan abuse yang mereka buat itu akan menyebabkan mereka ditutup. Kemudiannya, ketiga, saya juga menyeru kepada anak muda, kita menerang, bukan menyerang dan bukan menghukum. Ya, kalau boleh kita menerang, bukan menyerang dan juga bukan menghukum. Jadi kalau kita boleh berpegang kepada perkara ini, selesai insya-Allah. Dan yang paling penting, dapatkan maklumat terus daripada pimpinan-pimpinan anda. Saya yakin ada di kalangan kita yang menjadi tulang belakang kepada parti masing-masing. Jadi tanggungjawab kita untuk membina rakyat Malaysia ialah, kalaupun kita tidak bersetuju dengan mana-mana polisi yang dibawa, sama ada dicadangkan oleh peringkat kerajaan maupun pembangkang, komenlah ataupun responlah dengan benar. Bukan kita menambahkan lagi fitnah, tohmah perkara yang tak betul. Kena ingat, fitnah yang tidak betul akan menyebabkan kita muflis di alam barzah dan juga alam akhirat. Yang kedua, untuk menutup menggulung, insya-Allah akan ada masa yang depan cerah kepada anak muda di dalam negara ini. Sebab rata-rata pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara ini memahami bahawasanya masa untuk Malaysia menjadi negara maju hampir. Bila kita nak membina sebuah negara maju, kita memerlukan tenaga-tenaga dalaman yang kuat. Bukan sekadar faktor-faktor seperti food security dan sebagainya, tetapi benda yang paling asas ialah penyediaan rakyat. Sebab itulah gerak kerja yang kita akan rungkaikan melalui bajet 2021 maupun rancangan Malaysia ke-12 akan dipertekankan kepada pembangunan jati diri anak muda. InsyaAllah kita akan menjadi lebih hebat daripada Jokowi ataupun Indonesia, insyaAllah.
Dan saya yakin di bawah pemerintahan ataupun kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, insya-Allah masa anak muda untuk pergi ke depan akan semakin cerah. Terima kasih kepada J-Pro Peringkat Kedah dan terima kasih kepada Maidin yang memberikan ruang kepada kita pada pada pagi ini untuk bersama-sama melakukan program Town Hall ini, dan terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya dalam program pada pagi ini. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih diucapkan kepada YB Senator. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, maka berakhirlah Town Hall kita pada hari ini. Pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada dua ahli panel kita yang sudi melapangkan masa jauh mai ke negeri Kedah. Yang pertama, kita berikan tepukan gemuruh kepada YB Senator Haji Khairil Nizam Khairuddin dan YB Senator Wan Ahmad Faisal, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Alhamdulillah, insya-Allah ada masa mai lagi, jangan cemui insya-Allah. Sebenarnya terima kasih kepada pihak Maidin yang menyediakan tempat ini kepada kita. Terima kasih tahniah kepada pengarah program Dr. Safwan, dan terima kasih kepada Jabatan Amal, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Jadi pada hari ini, marilah kita selaku belia, pemuda bangun dan bangkit, untuk kita terus menjiwai jiwa pemuda untuk bangunkan negara. Bagi parti-parti politik seperti Perikatan Nasional, Barisan Nasional, marilah kita duduk sekali untuk kita memikirkan belia dalam membangunkan negara ini. Cantik bergugus buah delima, masak dipetik satu persatu. Walaupun bergaduh begitu lama, demi Islam kita harus bersatu, insya-Allah. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang baik itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya kembalikan kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakakan jutaan terima kasih kepada yang berhormat kedua ahli panel dan moderator yang bersemangat pada pagi ini atas Town Hall yang berlangsung dengan jayanya sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Aizat Zakaria selaku penasihat program merangkap pengurusi Yadim Negeri Kedah untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berhormat panel kita pada pagi ini. Silakan. Saya menjemput yang berhormat Senator Tuan Wan Ahmad Faisal untuk menerima cenderamata. Seterusnya, saya menjemput yang berhormat Senator IRTS Haji Khairin Nizam Khairuddin. Dan yang terakhir, majlis menjemput Tuan Moderator Saudara Abdul Hadi Omar. Ustaz Aizat diminta kekal di atas pentas. Majlis diteruskan lagi dengan gimik penyerahan sumbangan back to school. Dijemput pengurus cawangan Maidin Taman Batik yang berbahagia Tuan Muhammad Fauzi bin Rashid dan Ustaz Hafiz Syahril untuk mengiringi kedua ahli panel bagi menyampaikan gimik sumbangan back to school. Dijemput 5 penerima, iaitu yang pertama Muhammad Amir bin Abdul Karim, yang kedua Muhammad Daniel yang pertama dulu. Seterusnya Muhammad Daniel bin Harun. Seterusnya Muhammad Zikrullah Mustaqim bin Ahmad Syukri.
Seterusnya Muhammad Ikram Alif bin Muhammad Nasiruddin. Dan yang terakhir Habib bin Abdul Majid. Terima kasih kepada semua. Boleh duduk. Hadirin sekalian, di sini ada satu pengumuman. Jabatan Amal Malaysia Negeri Kedah akan menganjurkan kempen derma darah amal Mega Blood Donation yang diadakan serentak di 9 lokasi seluruh negeri Kedah pada hari Sabtu ini, 16 hari bulan 1 2021 dengan kerjasama Pusat Darah Negara. Bagi zon tengah akan diadakan di Aman Jaya Mall Sungai Petani. Sekali lagi diumumkan bahawa Jabatan Amal Malaysia Negeri Kedah akan menganjurkan kempen derma darah amal Mega Blood Donation yang diadakan serentak di 9 lokasi seluruh negeri Kedah pada 16 Januari 2021 iaitu pada hari Sabtu dengan kerjasama Pusat Darah Negara. Bagi zon tengah akan diadakan di Aman Jaya Mall Sungai Petani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk hadir untuk sama-sama menderma darah. Maka dengan ini berakhirlah sudah program Town Hall kita pada hari ini. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung, kami memohon ribuan kemaafan. Sekian, pergi kedai membeli Maggi. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.